SK ada promosi lambayan Kaabah bermula 5 hingga 28 Julai ni. Diskaun sehingga 50% tau Mak. Ada hadiah percuma dan produk terbaru dari SK. Wah, jom ke butik SK sekarang. Nikmati promosi lambayan Kaabah SK dari 5 hingga 28 Julai ini di semua butik SK atau di sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Jom laksanakan ibadah korban serendah RM300 melalui Islamic Relief Malaysia ke 34 buah negara. Jangan lepaskan peluang sementara penyertaan masih dibuka. Hubungi 0389263434 sekarang untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dan Hazun temani anda dan pada waktu ini 8.32 minit pagi nak terus saja kita masuk ke dalam topik Jumaat kita pagi ini. Ya, terbitan Hajar Maslina Alias dan juga Ustaz kita sudah pun bersama kita di konti. Kita bawakan di radio dan juga di live Facebook kita pagi ini. Ustaz kata, ni first time Ustaz datang meja baru. Meja baru. Konti wajah baru ya. Sama ni meja biru. Oh ya. Ini meja baru kan. Meja baru. Meja baru. Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita hari ni? Alhamdulillah. Semua sikit je. Tak apa Ustaz. Nanti sengang-sengang tu merdu juga nanti insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan faham insya-Allah. Allah. Okay. Dan berseri Ustaz hari ni serba putih kita di dalam konti untuk topik Jumaat kita hari ni. Ya, betul. Kita nak jadikan satu penantian tu menjadi satu ibadah, khususnya dalam kita countdown ataupun menghitung hari untuk tibanya bulan Zulhijjah, bulan haji. Ya, betul. Yang mana kami juga bawakan secara live di Facebook IKIM FM. Anda boleh tengok di sana dan juga anda boleh tekan share serta kongsikan manfaatnya bersama rakan-rakan Facebook anda yang lain, okey? InsyaAllah. Jom Ustaz, mukadimah kita pagi ni. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Terima kasih pada Pian dan juga Wan yang ceria-ceria dan menceriakan pagi kita. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pagi Jumaat ni kita dapat keberkatannya. Amin. Saya pakai putih hari ni pun sebenarnya hari Jumaat kan. Hari Jumaat adalah penghulu segala hari dan Nabi SAW galakkan kita untuk pakai pakaian berwarna putih. Okey, kita punya tajuk hari ni penantian suatu ibadah kan. Berbanding dengan penantian suatu penyiksaan. Saya mula-mula letak dekat sahabat yang minta datang ke IKIM ni. Bila dia jemput, bila tanya tajuk, saya letak penantian suatu penyiksaan, tapi penyiksaan tu saya gariskan. Cancel kan, maknanya ibadah. Gitu. Jadi maknanya instead of kita kata penyiksaan, tapi dia jadi satu ibadah mudah-mudahan. Jadi bila kita menantikan sesuatu dan kita faham bahawasanya memang hidup ni kita selalu saja kena menantikan sesuatu. Kan tadi mungkin kita nantikan Pian dan juga Wan bersiaran waktu pagi. Kemudiannya satu slot demi satu slot kita tunggu. Itu satu perkara yang normal bagi setiap hari. Sahabat-sahabat kita yang duduk dalam traffic jam pagi-pagi kan, menantikan bilalah jalan akan kembali tenang kan. Menanti ataupun menanti bilalah nak sampai ke pejabat, menanti bila makanan nak sampai ke perut dan sebagainya. Semuanya penantian. Betul. Dan bila kita menantikan sesuatu, kita tahu biasanya di sana adanya apa yang dipanggil sebagai hormon adrenalin kan, dia akan mula naik dan tunggu tak sabar. Betul. Orang yang baru nak kahwin kan, saya sebut kahwin sebab ternampak pengantin gitu kan kat luar kan trafik. So bila nak kahwin tu kan, penantian tu menyebabkan dia makin jantung makin berdegup kencang kan, tidur tak lena mandi tak basah. Mulalah begitu. Bahkan bukan kata perkara macam tu, contohnya orang nak balik kampung, malam raya dan sebagainya pun kadang-kadang malam tu pun orang susah nak tidur. Sebab terus nanti suatu perkara yang dia tak sabar-sabar kan, nak bertemu dengan kekasih contohnya, bertemu dengan ibu bapa dan sebagainya, tak sabar-sabar nak jumpa ibu bapa. Saya setiap kali balik ke rumah ayah saya duduk tingkat 22 kan, bila naik lift tu tekan nombor 22 tu pun dah rasa jantung tu pun dah padahal selalu je jumpa kan, tapi terkejut sebab apa? Sebab nak jumpa orang yang kita sayang. Betul. Memang begitu. Berkobar-kobar Ustaz berkobar rasanya. Okey. So
penantian tu sebenarnya walaupun kita katakan sebagai satu penyiksaan, tapi dia banyak kebaikan di situ. Dan itulah yang kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Bagaimana untuk kita dapat kebaikan kepada penantian kita yang selama 3 minggu saja lagi untuk bertemu dengan bulan yang dimuliakan dan hari-hari yang dimuliakan, yang dipanggil sebagai musim-musim kebaikan. Mawasim al-khair, kan, musim-musim kebaikan yang kita panggil juga apa ya, pesta ibadah lah sebenarnya ceritanya. Pesta ibadah yang sebenarnya, sebab kita biasanya ternanti-nanti 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ni selalu kita tunggu, kan, sebab kita dah bersedia pun di dalam bulan Ramadan. Awal Ramadan tu dia macam persiapan untuk mendapatkan 10 akhir Ramadan. Kan, daripada awal tu lagi kita dah bina momentum dengan kita, dengan ibadah kita, dengan puasa kita, dengan semayang kita dan sebagainya, untuk dapatkan 10 akhir Ramadan. Ataupun sebelum Ramadan kita buat countdown. Kan, kita tengok countdown ke Ramadan, kan, 3 minggu lagi, 2 minggu lagi nak Ramadan, seminggu lagi nak Ramadan dan sebagainya. Memang biasanya kita buat countdown ke Ramadan. Kita buat kiraan menurun, lagi 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, esok nak Ramadan dan sebagainya. Kemudiannya ramai juga di kalangan kita buat countdown raya, kan, bila nak raya, kan. 10 malam terakhir Ramadan juga Ustaz. 10 malam terakhir Ramadan, countdown raya pula, kan. Allah. Okey, lagi seminggu nak raya, kan, gini-gini sampailah bila jumpa raya, besok raya, kan. Sebab dia tunggu-tunggu raya, kan. Buat countdown raya. Bahkan baru-baru ni ada orang buat countdown pula habis Syawal. Kan, dia kata alah lagi 3 hari je nak habis Syawal, sayangnya, sedihnya dan sebagainya, kan. So macam-macam cara kita mengira, kan. Dan bila kita kira hari-hari tersebut, yang pentingnya adalah sebenarnya bila kita mengira turun ataupun countdown untuk Ramadan, kita bersiap untuk Ramadan. Kita buat countdown untuk 10 akhir Ramadan, kita bersiap untuk 10 akhir Ramadan. Tapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah jarang sekali kita buat countdown, dan jarang sekali kita ternanti-nanti sampai apabila masuk saja 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kadang-kadang kita tak perasan pun. Betul. Kan, dia berbeza. Satu Ramadan kita akan rasa sebab puasa. Satu Syawal kita akan rasa sebab raya. Kan, tak ada orang yang tak perasan masuk satu Syawal. Kan, dia tak ada perasan. Kan, dah raya. Dah raya 3 hari, kan. Tak ada. Mustahil lah, kalau kecuali dia bawa keluar dari Google lah tu. Tapi maknanya memang semua orang rasa, semua orang tahu kata satu Syawal. Bahkan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun tahu, kan, Islam beraya pada satu Syawal. Tapi satu Zulhijjah kadang-kadang dia biar sepi. Kan, kita pun tak perasan sampai dah masuk 3-4 Syawal, 3-4 Zulhijjah, barulah kita minggu depan raya haji lah. Begitu. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu kita abaikan dan kita tak ternanti-nanti, maka kitalah orang yang rugi. Sedangkan kita ambil sikit mukadimahnya kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, yang paling utama sekali adalah apabila Nabi SAW sebut. Dan kenapa kita perlu buat penantian kepada bulan Zulhijjah ataupun 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah hadis Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashar. Apa maksud dia? Ini riwayat daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau kata Nabi SAW bersabda, tidak ada daripada hari-hari yang mana amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripadanya pada hari-hari 10 yang ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Okey. Bila kita sebutkan tentang penantian, kita kata menanti, tunggu dan tunggu. Macam mana tunggu tu sendiri boleh jadi ibadah? Konsepnya adalah daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Wa innakum lam tazalu fi salatin wa innakum la tazalu ataupun lam tazalu fi salatin man tazartumus salah. Dan sesungguhnya kalian di dalam solat, sentiasalah kalian di dalam solat selagi mana kalian menanti solat. Ya. Lam tazalu fi salatin. Kalian sentiasa di dalam solat. Man tazartumus salah, selagi mana kalian menanti solat. Okey, maksudnya tunggu solat, penantian kepada solat itu seolah-olah kita tengah solat. Ya. Kan? Subhanallah. Kita nak tunggu solat Jumaat kejap lagi, kita tunggu solat asar dan sebagainya, kan. Kita tunggu, kita bersiap, kita dah pakai pakaian yang sempurna, dah berwuduk dan sebagainya. Tunggu duduk depan kiblat, menghadap kiblat atas sejadah. Kita tunggu macam tu sebenarnya kita seolah-olah dalam solat. Maka kata Imam Hasan Al-Basri
Di hujung hadis ni Imam Al-Hasan Al-Basri tambah, wa innal qauma la yazaluna bi khairin man tazarul khair. Sesungguhnya kaum itu ataupun manusia itu, kumpulan itu sentiasalah dalam kebaikan selagi mana mereka menanti kebaikan. Maknanya bila kita tunggu kebaikan, kita dalam kebaikan. Kita tunggukan ibadah, kita seolah-olah sedang ibadah. Jadi penantian kepada ibadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ibaratnya adalah ibadah juga. Dia juga adalah ibadah. Jadi kita tunggu dalam tempoh 3 minggu ni, kita cek, kita tengok betul-betul, kita tengok apa yang kita patut buat, kita bersiap. Itu semuanya adalah ibadah. Sebelum kita habiskan segmen pertama ni Pian, lepas ni kita break. Pian kira berapa hari lagi kita akan masuk 1 Zulhijjah. Baik. InsyaAllah. Saya nampak ada kalender tapi Pian. Kita buat countdown insyaAllah. Jadi kalau nak tahu berapa hari, kenalah tunggu. Ada orang dia dengar perkataan tunggu je, alah, dia geram. Tak apa, penantian adalah satu ibadah. Yes. Jadi hari ni kita cuba belajar menjadikan satu penantian itu sebagai satu ibadah. Moga-moga kita tunggu yang baik-baik dan dapat yang baik-baik natijah daripada kesabaran kita, insya-Allah. Untuk sahabat mendengar, kalau kata ada sebarang perkongsian juga soalan, anda boleh ajukan saja ke talian WhatsApp kami 01129004 004. Juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun boleh ajukan soalan di sana. Dan sekali lagi jangan lupa untuk tekan butang share untuk kita sama-sama kongsikan manfaatnya. InsyaAllah. Apa nak buat bila kita sedang menunggu? Ada tips yang Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri akan kongsikan sebentar nanti bersama kami di Warna Pagi. Inspirasi Islami. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Tahun ni kita korban untuk umat Islam di Poland dengan Muslim Camp Malaysia, boleh je? Macam mana tu? Kalau Jah nak berkorban di negara umat Islam yang sedang bergolak seperti Syria, Palestin dan Yaman pun boleh. Bukan tu je, korban dan akikah di negara minoriti umat Islam yang memerlukan seperti di India dan Nepal pun ada. Kalau macam tu, jangan lupa daftar nama saya untuk korban tahun ni ya. Korban dan akikah bersama Muslim Camp Malaysia. Layari www.muslimcampmalaysia.com atau FB Muslim Camp Malaysia Society. Hubungi 011 500 535. Tadi abang pergi ke Nuri kahwin anak kawan abang. Rugi awak tak pergi Zah. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ikim ya, dekat Jalan Tuanku Abdul Halim tu. Iya, dewannya cantik, menarik, harga pun berpatutan. Lengkap dengan fasiliti dan tempat letak kereta yang luas. Kalau nak buat sesi bergambar di Ikim pun boleh. Persekitarannya memang cantik. Sesuai untuk majlis anak kita tu nanti. Apa nombornya bang? Zah hubungi nombor 03 6204 6388 atau 018 353 0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram sewaan Dewan Ikim. Cepat Zah, nanti kita terlepas. Okey bang, sekarang Zah hubungi. Ma,
Mak, tengok ni. Apa dia nak? Tak lama lagi kan Mak nak tunaikan ibadah haji? Ni SK ada promosi lambayan Kaabah bermula 5 hingga 28 Julai ni. Diskaun sehingga 50% tau Mak. Ada hadiah percuma dan produk terbaru dari SK. Wah, jom ke butik SK sekarang. Nikmati promosi lambayan Kaabah SK dari 5 hingga 28 Julai ini di semua butik SK atau di sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Walau di mana saja anda berada, dengarkan kami menerusi ikim.my, pasti yang bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk topik Jumaat kita pagi ini, membawakan tajuk penantian suatu ibadah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Terima kasih sahabat-sahabat yang turut menonton di Facebook. Reaksi, respon dan juga komen-komen boleh anda kongsikan di situ untuk tajuk penantian suatu ibadah. Macam mana Ustaz? Berapa hari lagi tinggal tadi untuk kena jawab. Anda kena jawab. Okey. Ya. Kita kira-kira tinggal itu kalendar. Kita ada lebih kurang 21 hari ataupun 20 malam lagi lah sebelum sampai 1 Zulhijjah. Tapi kan Pian, satu benda yang kita perlu ingat bahawasanya masuk bulan Zulhijjah tu kita kena tengok anak bulan. Jadi sebenarnya nanti akan diumumkan. Kemudianlah oleh pemegang Muhur Besar Diraja akan umumkan kan bila sebenarnya masuk 1 Zulhijjah. Tapi kita kira berdasarkan kepada kalender lah. Kan? Sekarang ni yang kita mampu. Kita rupiah kalender lah dulu. Ya, kita tengok kalender kan. Yang nampak anak bulan kat kalender sekarang ni kan. Jadi sebelum nampak anak bulan di langit, tengok anak bulan di kalender dulu. Jadi kiraan kita begitulah, apa yang kita mampu. Samalah macam waktu kita buat countdown untuk Ramadan. Betul. Kan? Memang kena tengok anak bulan juga nantinya. Tapi kita buat dulu countdown supaya menyadarkan diri kita dan kita nak dapatkan kelebihan yang kita sebutkan tadi. Penantian kepada ibadah adalah ibadah. Okey. Jadi bila kita sebutkan tadi Pian kata tentang apa yang kita nak kena buat kan, untuk dalam tempoh berapa hari tadi, 21 hari lagi. Okey, 3 minggu lah, ngam-ngam kan. Cantiklah, kita mudah untuk kira sekarang ni. So 3 minggu. So kita boleh bagikan kepada 3 pun sebenarnya kan, seminggu. So 3 minggu tu kita dah boleh bagi dah kepada kita kira apa trimester Pregnant. Jadi jadi kiranya sekarang ni first trimester lah ni, kiranya ni minggu pertama kan. Bukan bulan pertama minggu pertama. Okay, so minggu pertama daripada 3 minggu, apa yang patut kita buat kiranya minggu kedua dan sampailah kepada minggu ketiga. Sama macam kalau kita kata dalam bulan Ramadan, bulan kita panggil 10 hari pertama, 10 hari yang pertengahan, 10 hari yang hujung. 10 hari yang pertama tu mungkin kita masih lagi berjinak-jinak. 10 hari yang pertengahan itu kita mula meningkatkan amalan kita. Tapi 10 yang terakhir tu kita pulun habis kan. Betul. Sekarang ni 3 minggu tu pun cuba kita buat begitu. Dan kita letakkan hari ni hari Jumaat, jadi agak mudah untuk kita kira sebenarnya. Dan agak mudah untuk ingat. Sebab hari Jumaat dan hari Jumaat. Subhanallah kan, tahun ni memang senang nak ingat tu. Jadi hari Jumaat minggu depan, lepas tu hari Jumaat satu lagi, Jumaat yang ketiga nanti akan masuklah ke 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ataupun Khamis malam Jumaat itulah akan masuk kan. Jadi hari Khamis malam Jumaat tu. Benda pertama sekali kita kena buat daripada sekarang adalah tanda dalam kalender dulu. Kan? Tanda dalam kalender masing-masing kan. Handphone kita kan, kita ada handphone, kalender kita kebanyakan kita dalam handphone sekarang ni. So kalender dalam handphone tu tanda siap-siap bila masuknya hari pertama bulan Zulhijjah. Walaupun kalender kita kadang-kadang kita dah buat setting sekali dengan kalender hijrah. Kan? Memang boleh buat setting tu, tapi kadang kita tak perasan. Sebab nombor kalender hijrah tu kecil je. Kan? Kadang kita tak perasan pun. Halus. Jadi apa kata kita buatkan satu appointment untuk kita sendiri, kita setkan appointment untuk diri kita, all day kita letakkan. Ini adalah hari pertama daripada bulan Zulhijjah. So itu first kali yang kita perlu buat. Dan minggu ni juga apa yang patut kita buat adalah kita hadirkan dulu dalam hati tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu. Bermula dengan pagi ni kita dengar topik Jumaat kita pagi ni. Kita dah mula menghadirkan dalam hati kita betapa kita sedang menghampiri satu bulan yang mulia kan, satu ataupun musim yang mulia, 10 hari pertama yang mulia. Macam mana kita nak menghadirkan hati itu? Ialah satu dengan mendengar, yang keduanya dengan membaca hadis-hadis, dan yang ketiganya dengan menyampaikan kan kepada sahabat-sahabat yang lain. Di sana tadi kalau kita perhatikan hadis yang saya bacakan di awal tadi tentang tidak ada amalan yang Allah Ta'ala lebih cintai daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, walal jihad,
walal jihad fi sabilillah, bukan juga maknanya jihad di jalan Allah pun tak dapat nak mengalahkan amalan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni ke? Padahal jihad tu kira satu amalan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung dalam Islam dan sangat-sangat susah pula. Maka Nabi SAW jawab, walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad di jalan Allah pun tak dapat nak kalahkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seorang lelaki yang keluar dengan nyawanya, dengan jiwanya dan hartanya, dan dia tidak kembali daripada demikian dengan sesuatu. Maksudnya dia mati syahid teruslah. Kecuali orang yang mati syahid itu cerita lain lah. Itu kemuliaan yang dah confirm lah, yang paling hebat sekali. Tapi selain daripada itu, tak ada siapa yang dapat mengalahkan, ataupun tidak ada amalan yang dapat mengalahkan amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi rugilah kita kalau kita biarkan dia berlalu. Sampai kadang-kadang dah 4-5 hari berlalu bulan Zulhijjah tu, baru kita nampak ini dah 4 hari dah 5 hari dah bulan Zulhijjah kan. Kita biarkan saja. Tapi kalau daripada sekarang kita dah hadirkan dalam hati kita dah sebesarnya benda tu, insya-Allah macam kita tunggu nak raya lah. Walaupun kita kata Ramadan yang paling mulia apa semua gini-gini kan, tapi sebab kita dah bersiap untuk raya, so bila datang raya tak payah nak bohong lah kan. Maksudnya memang kita akan rasa seronok juga. Betul. Kan? Memang dia akan jadi begitu. Betul. Dia akan ada juga perasaan teruja bila jumpa raya tu. Malam raya tu tetap ada rasa teruja. Kan? Walaupun kita sedih dengan 10 hari akhir Ramadan dah berlalu, tapi tetap kita akan rasa teruja. Sebab kita rasa specialnya raya tu, dan memang dalam hati kita ada specialnya raya. Berbanding dengan orang yang tidak ada rasa raya tu satu perkara yang istimewa. Kan, macam tu juga macam orang yang selalu sambut birthday contohnya kan, dia akan rasa istimewa birthday dia. Walaupun orang sekeliling tak sambut pun dia macam kenapa orang tak pedulikan aku punya birthday hari ni apa hadiah yang ustaz saya nak bawa kan, dia akan rasa begitu. Kan, sebab dia dah dalam hati dia memang dia rasa hari tu besar. Kan, jadi secara automatik sebelum kata hari tu, bahkan bulan tu pun dia dah rasa special. Kan, macam saya lahir bulan April contohnya, so sebelum bulan April tu lagi, masuk bulan April tu pun kita dah rasa okey, bulan ni bulan birthday. Kan begitu sekali bulan birthday tu kan. Ambil kan, bukan hari birthday lagi dah kan. Bulan tu sendiri pun rasa istimewa dah. Sampai gitu sekali. So begitulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah kalau kita letakkan kemuliaannya. Kemudiannya, apa kata kita biasakan ataupun kita mentadabbur surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Apa kaitan surah Al-Fajr pula? Sebab dalam surah Al-Fajr, kalau kita perhatikan ayat yang kedua, Allah Ta'ala sudah bersumpah. Okay, Al-Fajr mulanya Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr. Kan? Okay, jadi wal fajr maksudnya demi waktu fajar, waktu subuh. Kemudiannya walayalin ashr. Layal plural kepada lail. Lail maksudnya malam. Ashr maksudnya 10. Kan? Jadi malam yang 10. So apa malam yang 10 tu? Allah bersumpah dengan malam yang 10. Ulama tafsir, ada 3 tafsiran kat sini, tapi tafsiran yang paling kuat, yang paling sahih sekali, disebutkan tafsirnya malam yang 10 itu adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Jadi Allah sampai bersumpah dengan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita dengar ayat ni, paling tidak pun kita bacakan ayat ni, ataupun kita tengok dalam tafsir ke, maka kita hadirkan dalam hati kita, Allah sampai bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bukan calang-calang tu maknanya. Betul. Secara spesifik disebutkan 10 hari tu. Kan, tak sebutkan 13 hari ke 15 hari ke, tak, tapi 10. Maknanya perkara tu sangat-sangat besar sampai Allah Ta'ala sendiri bersumpah. Jadi disebutkan oleh dalam hadis Nabi SAW, ianya kiranya sebagai hari-hari di dunia ini yang paling utama. Kan, hari-hari di dunia ni yang paling utama. Kita hidup di dunia ni, hari-hari yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan disebutkan set 10 hari kalau kita kata set 10 hari, set 10 hari yang paling mulia dalam Islam ni dia ada 3 set 10 hari. So set 10 hari ni ada 3. Satu, set 10 hari pertama bulan Muharram. Kejap Ustaz, 10 malam ke 10 hari? 10 hari dan 10 malam 10 sekali. 10 hari 10 malam. 10 malam. Okey. Betul. Set 10 malam lah kan. Kalau ayat hadis ayat tadi sebut malam kan. Walayalin ashr. So 10 malam ataupun 10 hari sekali lah. So 10 hari dan 10 malam yang pertama bulan Muharram. Itu yang mulia.
1 Muharram tahun baru kan, kita kira kalender Islam, dan juga 10 Muharram kita ada hari Ashura, 9 Muharram lagi hari Tasu'a dan sebagainya. Kemudiannya 10 hari dan malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang itu kita tahu al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan kita tak payah cerita panjang, semua tahu kemuliaan dia. Dan yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Daripada 3 set 10 ni, 10 ni pula, yang paling utama pula adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Disebutkan 10 hari pertama. Habis yang bulan Ramadan tu macam mana pula kata ni? Bulan Ramadan keistimewaan ni sebab ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu memang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang itu memang dia mengatasi segala yang lain. Dia mengatasi segala yang lain. Tapi kalau kira 10 tu sendiri, kalau kita kira set 10, maka set 10 yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kita letakkan dulu dalam kita, di dalam diri kita ni, aku nak masuk ni bulan ni. Kan, bulan ni dah bulan yang mulia. Kita pun dah tadi kita sebut dah buat countdown. So masing-masing kita buat countdown juga. Sebenarnya itu antara benda yang kita kena buat. Bukan sekadar cakap mukadimah tadi je. Sebenarnya antara praktikal kita juga adalah buat countdown. Tadi kita kata tanda dalam kalender, bukan sekadar tanda dalam kalender, buat countdown. Buat countdown. So besok, tadi kita kata hari ni berapa? 21 hari 21. Lagi kan? So besok jadi 20, lusa jadi 19, kan? Tu jadi 18. Nanti Pian dan Wan bersiaran hari Senin. Sebutkan countdown lagi. Berapa hari lagi maknanya? Lagi 18 hari contohnya kan? Kan? Jadi hari Senin ni sebut, okey, lagi 18 hari kita akan masuk 1 Zulhijjah contohnya kan? Jadi sentiasa setiap hari kita buat countdown begitu. InsyaAllah Ustaz, kita azam juga untuk tolong ingatkan. Ya, insyaAllah. Okey, seterusnya, bila kita sebut tentang perancangan, kita sebut tentang penantian, kita mesti merancang. Jadi penantian memerlukan kepada perancangan. Ibarat macam orang nak kahwin, kahwin lagi. Haji Syafiq ni. Okey. Memang orang akan merancang, kan? Memang orang bila nak kahwin pasti merancang. Tak mungkinlah dia main kedah macam tu je cowboy aja kan. Tahu-tahu pergi majlis akad nikah tu terus menikah kan. Tak ada perancangan apa, dia tak mungkin, mesti merancang jauh sebelum dia. Jadi lepas daripada ni insya-Allah kita bincangkan pula perancangan kita. Kan macam mana kita nak merancang pula untuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita. Subhanallah, cantik tu. Pasti ada panduan macam mana kita nak rancang, apa nak buat sambil-sambil menanti kan. Ada orang dia sambil-sambil menunggu tu banyaklah perkara ataupun aktiviti yang diisi untuk kita menantikan Zulhijjah nanti, apa agaknya yang terbaik. Sama-samalah kita nantikan. Sebab tadi tengok kat kalender, macam kalau 10 Ogos tu macam ada cuti sekolah tu. 10 seminggu lebih juga tu cuti sekolah tu. Jadi itu pun nak dirancang juga. Cuma kali ni pagi ni kita dapat belajar lebih lagi macam mana kita nak rancang yang terbaik untuk 1 ataupun 10 hari terawal Zulhijjah. Ya betul. Bila Pian cakap pasal cuti sekolah tu pun, kita duk countdown biasanya adik-adik lah kan. Countdown nak cuti sekolah je. Cuti nak habis ke bila nak cuti? Bila nak mula je. Apa pun, insya-Allah kita nak hari ni nak sama-sama belajar supaya dapat jadikan penantian sebagai suatu ibadah. Okey, untuk anda semua yang tengah tonton kami secara live di Facebook, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk share dan juga tag rakan anda. Dan kalau katakan ada sebarang perkongsian, anda boleh kongsikan saja di Facebook ataupun di talian WhatsApp kami 01129004 004. Terus dengar Warna Pagi, IKIM Inspirasi Islami. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Mak, tengok ni. Apa dia nak? Tak lama lagi kan Mak nak tunaikan ibadah haji? Ni SK ada promosi lambayan Kaabah bermula 5 hingga 28 Julai ni. Diskaun sehingga 50% tau Mak. Ada hadiah percuma dan produk terbaru dari SK. Wah, jom ke butik SK sekarang. Nikmati promosi lambayan Kaabah SK dari 5 hingga 28 Julai ini di semua butik SK atau di sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Melaka 89.5. Jom laksanakan ibadah korban serendah RM300 melalui Islamic Relief Malaysia ke 34 buah negara.
Jangan lepaskan peluang sementara penyertaan masih dibuka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Terima kasih yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dah 9.02 pagi bersama teman Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk topik Jumaat kita pagi ini, membawakan tajuk penantian suatu ibadah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Terima kasih juga sahabat kita yang turut menonton di Facebook. Ada yang respon kata Raja Nur Jannah, dia kata cadang hari ini nak keluar pakai baju merah, tapi dengar Ustaz cerita baju putih tu sunnah, terus tukar putih. Allah sempat nampak tak? Sempat terus gosok je lah Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang juga turut berkongsikan. Ada yang sudi catat dan catat apa yang Ustaz sebutkan tadi di Facebook kita. Jom Ustaz, kita nak rancang. Okey, seterusnya. Sekarang ni kita berada dalam bulan Zulkaidah, kan? Dan bila kita duduk dalam bulan Zulkaidah, salah satu perkara yang kita perlu sedar adalah ia juga sebenarnya adalah satu cara untuk kita bersiap untuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. So apa kaitannya pula? Bulan Zulkaidah, bila kita masuk saja 1 Zulkaidah hari tu, Pian dengan Wan perasan tak waktu malam sebelum 1 Zulkaidah tu, sahabat-sahabat kita letak dekat WhatsApp status, kat Instagram dan sebagainya, letak pengumuman besok habis raya. Ya, betul. Raya. Yang sebenarnya masuk 1 Zulkaidah bukan habis raya. Tapi masuk 1 Zulkaidah adalah kita berpindah daripada bulan Syawal, bulan yang sebenarnya bulan yang kalau ikutkan dia adalah satu bulan yang normal, kepada bulan yang mulia. Daripada bulan yang biasa kepada bulan yang mulia. Sepatutnya kita menyambut masuknya 1 Zulkaidah. Bukan kita bersedih masuk 1 Zulkaidah. Kan? Masuk 1 Zulkaidah, Allah dah habis dah, kan? Sepatutnya kita makin seronok masuk 1 Zulkaidah. Sebab apa? Masuk 1 Zulkaidah bermaksud masuknya kita ke bulan yang mulia, iaitu bulan haram. So masuk 1 Zulkaidah tu masuk bulan haram. So sekarang ni kita dah seminggu duduk dalam bulan haram ni. Kita sebenarnya apa yang kita kata bersiap untuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita duduk dalam bulan Zulkaidah ni, kita digalakkan berpuasa, kan? Kita digalakkan berpuasa. So puasa sunat bulan Zulkaidah ataupun puasa sunat bulan haram, yang disunatkan sebenarnya sepanjang bulan ni, tak kisah hari apa pun. Kan, disunatkan puasa bulan Zulkaidah ni, kita niatkan puasa bulan haram. Contohlah siapa nak puasa hari Isnin ni, digabungkan sekali puasa sunat hari Isnin sekali dengan puasa sunat bulan haram. Kita niatkan juga sebenarnya ini adalah persiapan aku untuk dapat 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik. Sebab 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu kita nak banyak puasa. Kita nak puasa selama 9 hari kalau boleh. Kan? Kalau nak puasa selama 9 hari, panjang tu. Rupa-rupanya persiapannya bermula daripada bulan Zulkaidah. Jadi Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. Allah Ta'ala datangkan bulan Zulkaidah dulu pada kita, sebelum masuknya 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu. Jadi antara hikmahnya adalah bulan Zulkaidah ni kita boleh bersiap. Antaranya adalah dengan banyak berpuasa. So puasa. Okay, katalah hari Isnin ni kita puasa. Kemudiannya cuba kita tengok kita punya kalender lagi. Okey, 13 Zulkaidah. 13 Zulkaidah akan kita jumpa pada minggu hadapan, Julai, hari Selasa, betul? Okey, Selasa betul, 16 bulan. Betul ke? Betul. Selasa. Okey. Selasa. Okey, jadi kalau hari Selasa, hari ni 9 kan? Okey, betul. So 13, 14 dan 15. Kita niatkan puasa hari Selasa depan sebagai puasa hari putih. Betul, 13, 14, 15 kan setiap bulan adalah hari putih. Jadi kita puasa pada hari Selasa, Rabu dan Khamis minggu depan dikira sebagai puasa hari putih dan juga puasa bulan haram ataupun bulan Zulkaidah. So kat situ tu kalau kita puasa straight sebenarnya hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. 4 hari berturut-turut tu kita digalakkan berpuasa sebenarnya. Hari Isnin puasa sunat Isnin campur puasa sunat bulan Zulkaidah. Hari Selasa puasa hari putih dan puasa Zulkaidah. Hari Rabu puasa hari putih dan puasa Zulkaidah. Hari Khamis paling special sekali, ada 3. Puasa sunat Khamis, puasa hari putih dan puasa Zulkaidah. So 3 sekali, 3 in 1 kat situ hari Khamis minggu depan. Jadinya sekarang ni kita kena rancanglah nak puasa minggu depan.
Kan? Cuba saya upaya. Terus ada yang kecut perut. Alamak. Panjang je nak kena puasa Ustaz. Bukan kita kata wajib, tidak. Tapi ini peluang. Tapi ini peluang. Kan? Peluang yang sangat besar. Dan itu juga sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah. Maka jadilah penantian kita satu ibadah. Kan, bukan penantian satu penyiasaan, tapi penantian kita jadi satu ibadah. Sebab kita memang menanti sungguh-sungguh ni. Saya dah tak sabar nak jumpa satu Zulhijjah ni. Kan, so, salah satu daripada persiapannya mulakanlah dengan puasa-puasa sunat ni. Kan, jadi bila kita puasa hari putih pula, sebenarnya dalam hati kita ataupun dalam diri kita dah ada countdown juga sebenarnya. Sebab hari putih ni 13, 14, 15, maknanya separuh bulan. Maknanya lagi tinggal setengah bulan saja lagi. Kan? Lagi setengah bulan. Okey, aku akan jumpa dah satu Zulhijjah. Jadi kita pun dah merancang, dah berfikir kan, ataupun sudah bersiap dalam hati kita sendiri. Okey, so puasa puasa sunat. Kemudiannya begitu jugalah puasa-puasa sunat yang lain lah. Mungkin minggu berikutnya, contohnya kita nak puasa Senin Khamis contohnya kan. So Senin Khamis minggu berikutnya pada 22 Julai dengan 25 Julai contohnya kan. 22 Julai hari Senin, 25 Julai hari Khamis. Tu dah 19 Zulkaidah, 22 Zulkaidah. Kemudiannya 26 Zulkaidah hari Senin kan. So kemudiannya akhir sekali 29 Zulkaidah hari Khamis. Okey, so kita ada beberapa kali lagi Senin Khamis sebenarnya kalau kita kira 1 2 3 4 5 6 kan. So ada lagi 6 hari Isnin Khamis yang kita boleh puasa sunat dalam bulan Zulkaidah ni sebagai persiapan untuk kita bertemu dengan bulan Zulhijjah. Sebab 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni memang sangat-sangat digalakkan kita berpuasa pada 9 hari lah. Maknanya hari yang ke-10 tu dah raya. Dah raya, jangan. Haram pula puasa. So 9 hari pertama tu disunatkan berpuasa. Kalau kita tak dapat puasa tiap-tiap hari selama 9 hari tu pun, kalau kita dah biasa puasa Senin Khamis daripada sekarang, hari ni minggu depan kita dah puasa Senin Khamis, nanti masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah pun kita akan puasa Senin Khamis juga. Paling tidak kita dah dapat dah 2 hari kan, ataupun 3 hari dalam tempoh tu. Jadi kita dah dapat dah kelebihan puasa beberapa hari dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudiannya pula 9 Zulhijjah kita tahu hari Arafah kan, puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang terdahulu dan setahun yang kemudian kan. Dan juga kita digalakkan puasa juga pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah hari jemaah haji kita menuju ke Arafah kan. Mula bergerak tu 8 Zulhijjah pergi ke Mina dan sebagainya tu. So bermula daripada 8 Zulhijjah. Jadi 8 dan 9 tu disunatkan berpuasa. Jadi kita nak puasa pada 8 dan 9 tu, dia memerlukan latihan daripada sekarang. Kan, puasa dulu, puasa banyak-banyak pada bulan ni. Seperti Ramadan, sebelum Ramadan ada bulan Rejab dan Syakban. 2 bulan yang disunatkan berpuasa. Sebenarnya bulan Rejab disunatkan puasa kerana bulan haram, dan bulan Syakban Nabi SAW sangat banyak berpuasa. Kata Sayyidatina Aisyah, tak ada bulan yang Nabi SAW lebih banyak berpuasa daripada bulan Syakban dan juga bulan-bulan haram. Jadi bulan Syakban ni salah satu daripada bulan yang memang sangat-sangat istimewa sebenarnya. Jadi kenapa? Sebab dia bersiap untuk Ramadan. Jadi Ramadan kita nak puasa dah senang dah. Kan? Kemudiannya pula apa yang patut kita buat juga dalam tempoh 3 minggu ni adalah yang daripada tadi saya sebut pasal kalender, sebab bila kita nak merancang memang kita perlukan kalender. Kan, kita kena tengok. Okay. So tadi Pian dah sebut tentang cuti sekolah. Cuti sekolah tu sehari sebelum raya. Kan. Okay, so itu mungkin masih lagi jauh. Tapi kita perhatikan daripada 1 Zulhijjah tu sendiri, iaitu hari Jumaat. Kan, hari Jumaat tu sendiri. So kita dah boleh susun dah. Okay, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ada 10 hari. So dalam tempoh 10 hari tu kita dah tanda siap-siap hari apa yang aku nak puasa. Cuba tanda dulu kan. Okey, hari Arafah jatuh pada hari Sabtu kalau ikut kalender kan. So hari Sabtu tu aku akan puasa. Hari Sabtu tu berapa ikut Masihinya? 10 bulan Ogos. 10 Ogos. Ogos 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. So 9 Ogos pula hari Tarwiyah. Aku nak puasa juga. So dah tanda dah dalam kalender. Jumaat dan Sabtu tu aku akan berpuasa. Kan? So tanda siap-siap. Hari Khamis tu aku nak puasa sebab puasa sunat hari Khamis contohnya. So Khamis, Jumaat, Sabtu tu akan puasa contohnya kan. Hanya paling tidak 3 hari betul-betul tu aku akan puasa. Khamis, Jumaat, Sabtu. So kita rancang siap-siap. Sebab apa? Kegagalan kita selalunya adalah apabila kita gagal untuk merancang kan. Kita kata gagal untuk merancang adalah merancang untuk gagal. Jadi sekarang ni kita tengok kita dah rancang ke belum untuk puasa-puasa kita pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Kan contohnya lagi hari Isnin. Hari Isnin tu jatuh pada 5 Ogos contohnya kan. So 5 Ogos tu juga aku nak puasa. Kita letak dah kat siap kat situ. Kita plan betul-betul bila kita nak puasa tu satu. Yang keduanya pula bila yang aku nak qiyamul lail contohnya. Okey. Sebab hari-hari kerja tu kadang-kadang kan 5, 6, 7, 8, 9 tu kerja semua. Jadi mungkin kalau nak qiyamul lail kita risau, kalau aku qiyamul lail kan kejap lagi aku tidur kat pejabat. Kan walaupun kalau tak qiyamul lail pun kadang tidur juga kat pejabat. Tapi kalau qiyamul lail apatah lagi. Kan apatah lagi Ustaz. Alasannya qailullah tu. Itu qailullah tu. Jadi oleh kerana itu kita rancang contohnya hari Sabtu Ahad kita cuti. Kan jadi hari Sabtu Ahad sebelum raya tu ada pada 3 dan 4 contohnya kan. 3 dan 4 Ogos. Hari Sabtu dan Ahad. So kalau nak qiyamul lail mungkin kita qiyamul lail waktu tu kan. Jumaat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad. Weekend kan. So kita dah siapkan dah. Okey aku nak qiyamul lail waktu ni. Rancang betul-betul. Ataupun contohnya pagi Jumaat sebelum raya tu 9 hari bulan mungkin ramai yang dah start bercuti. Mungkin ramai yang dah start bercuti nak balik kampung dan sebagainya. So 9 Ogos tu ataupun 8 Zulhijjah tu pun pagi Jumaat tu boleh qiyamul lail dulu. Contohnya sebab dapat pula kemuliaan hari Jumaat. Dapat kemuliaan malam Jumaat dan sebagainya. So kalender ni jadi sahabat baik kita lah dalam tempoh beberapa hari ni. Untuk kita rancang tengok betul-betul. Kita tengok orang kalau nak buat majlis apa sekalipun, nak buat apa program pun, mereka akan sentiasa tengok kalender. Betul. Kan? Orang yang biasa merancang ni memang kalender sahabat baik je lah. Kalender memang sahabat baik kan. Begini nak buat ni. Okey tarikh ni aku kena buat ni, tarikh ni gini, tarikh ni kan. Bahkan kita buat kiraan menurun juga. Ataupun kita akan buat kiraan daripada ujung ke belakang. Kan kita ke belakang daripada tarikh yang kita nak target tu ke belakang tu apa yang aku perlu buat kan seminggu sebelum, 2 minggu sebelum, 3 minggu sebelum dan sebagainya. So daripada sekarang kita tengoklah tarikh-tarikh tu. Jadi kalau kalender kita ni sahabat baik, tanda kalau betul-betul 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni biarlah penuh kalender kita. Kan dan jangan biarkan kalender kita kosong pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kan letak dalam kalender kita. Kalau kalender kita bukan yang berbentuk dekat digital dekat handphone, kalender kita yang bertulis lagi cantik sebenarnya. Bertulis ni dia boleh nampak selalu kan. Orang perempuan rajinlah tanda pangkah, bunga, love semua ada kat situ. Macam-macam makna tu kan. Dia je yang tahu. Okey. Tapi yang ini kita tengok kita letak tu biar penuh supaya kita selalu nampak. Selalu kita tengok kan. Ataupun siapa yang ada nak puasa qada Ramadan kan, puasa qada Ramadan ada berapa hari lagi, tandakan siap-siap okey bila nak puasa qada contohnya kan. Okey aku nak qada Ramadan, aku nak sekalikan dengan puasa-puasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kan nak bersedekah contohnya kan, okey aku nak bersedekah apa, berapa banyak aku nak bersedekah selain daripada ibadah korban. Tentu sekali yang paling afdal sekali adalah ibadah korban. Daripada sekarang kita dah menabung dan sebagainya, dah rancang. So kita ada masa lagi 4 minggu lebih sikit kan untuk kita jumpa pula hari raya korban tu. Maka kita dah rancang dan menabung sebenarnya kan, menabung juga sebab mungkin sebahagian kita dia baru sekarang nak menabung, tapi banyaklah sikit dia kena menabung kalau baru sekarang nak menabung kan. Tapi boleh saya sebutkan tahun lalu di IKIM FM ni berkaitan dengan satu perkara saya sebutkan tentang kita rasa malu bila kita tengok sahabat-sahabat kita yang tidak berkemampuan tapi melaksanakan ibadah korban. Dia orang punya gaji kecil je, berapa ratus ringgit je sebulan. Kan, tetapi dia orang buat korban. Subhanallah kan. Jadi kita tengok yang tu kita akan rasa malu. Jadi daripada sekarang kita check balik, okey aku punya ibadah korban macam mana pula. Itu salah satu daripada persiapan kita juga dan menjadikan penantian kita satu ibadah insya-Allah. InsyaAllah kejap lagi mungkin kita boleh cerita juga Ustaz tentang apa hikmah di sebalik kalau kita jadikan satu penantian ni satu ibadah. Mungkin sekarang ni asbab pada Zulhijjah itu kita jadikan satu penantian kita ni kita rancang insya-Allah jadi ibadah. Mungkin apa hikmah di sebalik lepas Zulhijjah ada sesuatu yang manis yang boleh kita rasai, hikmah daripada kita menanti, menunggu dan jadikan ia satu ibadah. Jangan ke mana-mana, kita sambung pusingan terakhir untuk kesimpulan kita juga selepas ini. Untuk topik Jumaat kita, penantian suatu ibadah berehat seketika. Kembali selepas ini, terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari,
لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak sambung belajar lah Ustaz. Alhamdulillah. Bagus tu. Nak sambung program apa? Program muamanat ataupun pengurusan halal. UiTM iNet ada tawarkan program tu. 60 program lain pun ada. Betul ke Ustaz? Betul. Kebetulan saya terbaca iklan belajar separuh masa UiTM iNet tadi. Macam mana nak mohon tu? Cuba layari ined.uitm.edu.my. Cari info dekat situ ya. Terima kasih Ustaz. #belajar separuh masa. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah solat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat resit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 017-870-0181. Sedekah Serantau Muslim. Mak, tengok ni. Apa dia nak? Tak lama lagi kan Mak nak tunaikan ibadah haji? Ni SK ada promosi lambayan Kaabah bermula 5 hingga 28 Julai ni. Diskaun sehingga 50% tau Mak. Ada hadiah percuma dan produk terbaru dari SK. Wah, jom ke butik SK sekarang. Nikmati promosi lambayan Kaabah SK dari 5 hingga 28 Julai ini di semua butik SK atau di sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi bersama Pian dan juga Hazwan di Radio Islam nombor 1 di Malaysia. Pastinya IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan kita masih lagi bersama untuk topik Jumaat. Kita membawakan tajuk penantian suatu ibadah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Ustaz pun ada kat sini, tak lari nak bantu kita merancang masa, kalender, hari dan sebagainya. Betul. Cuma ada soalan Ustaz dekat WhatsApp ni Ustaz. Kak Siti dari Sungai Petani. Dan kakak kita yang lain. Dia kata dia seronok tau Ustaz. Dah semangat dah. Tapi tengok-tengok kalender, alamak dah bertanda bunga segala bagai tu Ustaz. ABC, Allah bagi cuti Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Apa amalan-amalan yang berpahala yang boleh dibuat bagi mereka yang ada ABC ni Ustaz? Okey, kalau dah tanda dah siap-siap, dah memang memang ada rasa-rasa memang akan ABC waktu tu. Yang pertama sekali, jangan delete semua perancangan tu daripada kalender. Kan? Janganlah pula sampai down, terus give up, terus rasa aku tak nak tunggu, biar orang lain je tunggu kan. Bukan begitu, sebab Allah Ta'ala Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah bagi peluang kepada kita untuk merebut pahala kan. Salah satu daripada je, kalau kita tengok hadis yang saya sebutkan di awal tadi, tidak ada amalan yang paling Allah Ta'ala cintai daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni. Dia ada macam-macam riwayat penghujung dia. Salah satu daripada riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi SAW sabda, lepas daripada cerita pasal 10 hari pertama tu, Nabi kata fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka banyakkanlah pada 10 hari pertama itu daripada bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Maksudnya tahlil sebut la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Maksudnya apa kat situ? Banyakkan berzikir kan. Banyakkan berzikir, banyakkan sebutan. Dan berzikir ni tak ada masalah. Yang tu tak ada cuti kan. Dia tak ada cuti kat situ. Yang cuti cuma apa dia? Cuti daripada solat, cuti daripada baca Quran kan, puasa kan. Tapi yang lain boleh buat kan. Jadi terlalu banyak ibadah yang kita boleh lakukan. Yang pentingnya kita hadirkan dalam hati kita, ni 10 hari yang istimewa. Takkan aku nak lepaskan peluang. Macam ramai orang tanya tentang malam-malam akhir Ramadan kan. Dia kata, Ustaz, sekali tengok-tengok dalam kalender ABC dah pula kan. Orang lain dapat rebut Lailatul Qadar, saya macam mana? Boleh juga, sebab semua orang berhak untuk dapat Lailatul Qadar kan. Tak ada siapa yang Allah Ta'ala kecualikan kan. Semua orang berhak untuk dapat. Jadi sekarang ni sama juga dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Boleh dapat peluang tu sama rata. Kita semua boleh dapat dengan banyakkan berzikir pula, banyakkan bertahlil, takbir, tahmid dan sebagainya. Cuba kita ada contohnya
target daripada sekarang. Ni juga antara perancangan kita penantian satu ibadah ni, kita letakkan target berapa banyak kita nak berzikir dengan zikir-zikir tertentu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu. Contohnya kita nak berselawat contohnya kan. Okey, satu hari aku nak berselawat berapa banyak? Kan? Ada sahabat-sahabat kita baru-baru ini buat kempen 1000 kali selawat satu hari. 2000 kali sehari dan sebagainya pun ada. Dan baru ni minggu lalu saya ditemui oleh 2 orang anak muda. Jumpa saya, dia kata, Ustaz, kami ada satu WhatsApp group. WhatsApp group kami ni WhatsApp group selawat, dia kata. Maksudnya apa? Dia kata kami masing-masing dah plan. Kami perlu selawat berapa banyak sampai total mereka dalam grup tu akan berselawat satu hari sebanyak 600,000 kali. Selawat. Membernya berapa ramai Ustaz? Saya pun tak tahulah berapa banyak membernya, kan? 600,000. Selawat. So dia punya target begitu. Dia akan meningkat target dia orang. Nanti dia akan tingkatkan sampai 1 juta selawat dan sebagainya. Jadi satu grup macam tu. So grup yang sangat-sangat dia punya fokus itu je. Dia tak ada sembang pasal bola, you will never walk alone ke apa ke, tak ada dah kan. Dia tak ada sembang pasal politik ke, gosip ke, tak ada. Kan? Dia cerita pasal tentang selawat aja ataupun tentang kita kata target dia orang untuk dicapai pada setiap hari untuk berselawat pada Nabi SAW. Memang masya-Allah kan, kita kata ya Allah, ni semua grup anak muda ni, kan? Okey. Jadi daripada sekarang ni kita boleh rancang dulu nombor-nombornya. Kan? Letakkan dulu nombornya. Berapa kita punya target? Nak 1000 kali selawat ke, nak bertahlil ke, nak bertakbir ke, nak bertahmid ke, nak istighfar ke, letakkan. Kan, kalau kita ada tasbih digital tu, kan, gunakanlah. Kan, dah letakkan target, so boleh gunakan tasbih digital tu. So 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, apa amalan-amalan yang aku nak buat. Dia tak ada secara spesifik sebenarnya amalan yang tertentu mesti istighfar saja, tidak. Kan, apa saja macam tadi hadis tadi sebut, tahlil, takbir dan tahmid. Walaupun di sana kita tak nafikan ada doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Ada doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama untuk dibaca pada setiap hari. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Contohnya mereka akan baca la ilaha illallah, kemudiannya ada sebutan-sebutan selepas daripada itulah. Maksudnya tahlil lah, bertahlil. Dan kemudiannya mereka akan baca contohnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyak dan sebagainya. So apa-apa zikir lah, zikir-zikir ni semua datangnya daripada Nabi SAW. Dan kita banyakkan. So untuk akak-akak, adik-adik yang ABC pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu, jangan frust, kan? Jangan kecewa, kerana di sana ada banyak lagi peluang. Contoh lagi kita boleh buat, tolong orang berbuka puasa. Siapkan buka puasa untuk orang. Fattara sa'iman. Ya, kan. Jadi kita tolong orang buka puasa, kita dapat pahala macam puasa. Kan? Ini biasa kita buat, kita sebut pasal waktu bulan Ramadan. Belanja kawan buka puasa. Kan? Galakkan kawan-kawan untuk berpuasa. Walaupun dia tak puasa, tapi dia galakkan kawan-kawan dia untuk berpuasa. Sebab siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, macam orang yang melakukan kebaikan, ad-dalu alal khairi kafa'ilih. Kan, ataupun siapa yang mulakan satu perbuatan baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang ikut dia sampai di kiamat. So sekarang ni bila dia ajak orang puasa, dia pun dapat. Ataupun rajin-rajinlah sikit bersosial media. Macam mana tu? Dengan rajin cara rajin macam mana? Bukan rajin sembang, tapi dengan rajin menggalakkan orang untuk memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. So hari-hari itulah kerja dia. Kan, tahun-tahun lepas tak buat, tahun ni tiba-tiba rajin. Sebab apa? ABC rupanya. Jadi sebab dia nak rebut peluang dengan cara yang lain, kan. Jadi kawan-kawan dia beribadat, dia pun dapat pahala. So dia ajak kawan-kawan dia ataupun galakkan kawan-kawan dia. Siapa yang dah berkahwin contohnya, dia push pula suami dia untuk bangun qiyamul untuk pergi masjid sembahyang berjemaah contohnya, kan. Dia kata, abang pergilah sembahyang berjemaah, kan. Ini dah setahun dah tak ada nak sembahyang jemaah. Bulan Ramadan ada, bulan Syawal hilang tu daripada masjid, kan. Open house dia tiap hari. Jadi ni 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, bawa lah pergi sembahyang jemaah balik, kan. Contohnya. Jadi dekat-dekat waktu sembahyang je dia ingatkan suami dia. Dekat-dekat waktu sembahyang je dia ingatkan suami dia. Bang, lagi 5 minit azan. Contohnya, kan. Dia dapat pahala. Betul, kan. Allahu a'lam. Itu cara untuk akak-akak kita, muslimat kita pun tak ketinggalan lah untuk dapatkan manfaatnya, insya-Allah. Ada lagi Ustaz yang belum tadi soalan daripada Pian tadi tentang hikmah dia. Pertama, kalau kita nampak hikmah dia adalah sebenarnya dia adalah satu kelangsungan kepada Ramadan yang baru berlalu.
kita dah meninggalkan Ramadan. Maknanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu genap 2 bulan kita meninggalkan Ramadan. Bulan Syawal dan bulan Zulkaidah. Jadi sejauh mana kita dapat istiqamah selepas Ramadan. Kalaulah kita rasa graf iman kita, graf ibadah kita dah mula menurun bulan Zulkaidah atau bulan Syawal kan, graf iman menurun, berat badan yang menaik contohnya kan. Bukan kata pada siapa-siapa, jangan terasa pelapian. tak ada ke. Okey, jadi kita ibadat turun, berat badan naik. So kita rasa begitu, maka jadikanlah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni untuk mengembalikan kenangan-kenangan manis pada bulan Ramadan tu kan, iaitu ibadat-ibadah yang kita dapat buat pada bulan Ramadan kan. Kita nak kembalikan nostalgia Ramadan tu lah kiranya kan. Kita banyak beribadat, kita banyak pergi masjid, kita banyak baca Quran, kita banyak bersedekah. So 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu dapat kembalikan balik. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah selepas daripada tu kan. Itu yang pertama, hikmah dia. Hikmah yang kedua pula adalah kita hendak merasai kebersamaan dengan jemaah haji. Sebab jemaah haji dah tentulah mereka banyak ibadat kat sana kan, dekat sana, dekat Mekah, Madinah, diorang dekat sana, ya Allah, diorang punya ibadat luar biasa. Kita yang dekat sini ni takkan kita nak biasa-biasa je. Betul. Kan? Jadi kita pun nak bersama dengan mereka. Bukan hanya semata-mata kita dengar laporan dekat IKIM tentang KD berapa lepas sebagainya, ataupun kita nak tahu perkembangan mereka di sana ataupun keluarga kita yang dekat sana, kita asyik pakai WhatsApp video call ke apa benda ke. Ibadat tu yang kita kena ada kan. Rugilah kalau mak ayah kita pergi haji tapi kita langsung tak ada rasa nak meningkatkan ibadah kita kan. Jadi yang kedua, kita dapat rasa kebersamaan dengan mereka menunaikan haji. Yang ketiganya adalah kita tahu bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam setahun. Ni hujung tahun. Hujung tahun dah sebenarnya. Jadi kita tahu bahawasanya kita nak tutup tahun tersebut dengan baik. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan-amalan adalah dengan penghujung-penghujungnya. Jadi kita nak tutup dengan memang best lah kan. Kita tutup tahun tersebut dengan penutup yang sangat-sangat baik. Betul. Iaitu dengan bulan Zulhijjah kita biarlah bulan yang baik. Jadi macam mana kita nak buat bulan Zulhijjah kita jadi bulan yang baik? Dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu kita buat yang terbaik. Jadi mudah-mudahan akhir tahun tersebut jadi akhir yang baik. Kita niatkanlah mudah-mudahan akhir hayat kita juga Allah Ta'ala tutup dengan kebaikan. Kita selalu doa husnul khatimah, kita nak kan? Husnul khatimah, penutup yang baik, penutup yang baik, penutup yang baik. Maka penutup tahun tu pun biarlah penutup yang baik. Mudah-mudahan penutup umur juga penutup yang baik. InsyaAllah. InsyaAllah kita kena usahakan juga cari husnul khatimah di hujung tahun. Inilah dia peluangnya untuk kita dalam Zulhijjah nanti. Ya, betul. 1440. Kan, Allahu Akbar. Dan insyaAllah itu juga menepati tajuk kita hari ini, penantian suatu ibadah kita dalam bulan Zulkaidah. Ada banyak kaedah yang Ustaz dah kongsikan hari ini untuk kita jadikan penantian kita ini satu yang sangat-sangat bermanfaat, dan pastinya kenangan-kenangan yang indah untuk kita bawa ke satu alam yang lain nanti bila kita sudah dipanggil pulang pergi ke pangkuan ilahi nanti kan Ustaz. Okey Ustaz, kesimpulan kita sebelum kita tutup tirai. Kesimpulannya kita ambil apa yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri yang rahimahullah, yang saya sebutkan di awal tadi, wa innal qauma la yazaluna bi khairin man tazarul khair. Sesungguhnya sesuatu kumpulan itu sentiasalah berada dalam kebaikan selama mana dia menanti untuk melaksanakan kebaikan itu. Jadi daripada sekarang, biarlah penantian kita kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Kan, bukan hanya semata-mata menanti untuk cuti raya, cuti sekolah dan sebagainya, tapi kita menanti ibadah. Sebab menantikan cuti tak ada pahala. Betul. Tapi menanti cuti tak dapat rehat juga. Dia lain kan. Kita tunggu bila nak cuti tak dapat cuti. Kenapa kau tak buat kerja hari ni? Aku besok cuti. Kan? Yang cuti besok bukan hari ni kan. Kerja ya. Hari ni kena kerja contohnya kan. Jadi dia tak dapat cuti. Menanti benda duniawi biasa tak dapat apa-apa. Tetapi menanti makan contohnya, dia tak kenyang. Kau dah kenyang ke? Kenapa? Aku lama tunggu makan tadi kan, sampai kenyang aku. Tak ada. Tapi menanti ibadah, kita dapat ibadah.
menanti pahala. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Mudah-mudahan kita juga menantikan saat yang mana Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga bersama dengan Nabi SAW, kerana itulah penantian kita yang paling agung, penantian untuk bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga nanti. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri untuk perkongsian topik Jumaat hari ini, Ustaz. Moga-moga kita dapat sama-sama manfaatkan apa yang Ustaz kongsikan. Jumpa lagi Ustaz insya-Allah nanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri dan juga sahabat-sahabat penonton yang bersama kita untuk topik Jumaat hari ini. Yang pertanyaan soalan dan juga berkongsikan pandangan